Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So Alhamdulillah selamat datang ke sesi perkongsian pagi ini kami daripada Kelab Sihat kita. So pada pagi ini dalam sesi sembang sihat ni kita nak berkongsi tentang nutrition versus food ataupun nutrisi lawan makanan. Jadi sesi kita kongsi pagi ni santai saja. Cuma kita nak membincangkan lah, topik yang sangat-sangat penting ni sebenarnya. Kan? Jadi bila kita makan, apa yang kita cari? Adakah kita makan sebab kita nak khasiat ataupun kita makan sebab kita nak hilangkan rasa lapar, kemudian kita nak kenyang dan lebih kepada nak memuaskan tekak kita. Kan? Jadi pada pagi ini kita nak bincang tentang apa sebenarnya yang badan kita perlukan. Dan mungkin bila kita faham benda ni, barulah kita melihat dari segi keperluan bila kita nak makan tu cara yang berbeza. Sebab salah satu punca masalah paling besar hari ni, banyak penyakit ramai orang adalah kerana masalah makan. Pemakanan yang tak betul, pemakanan yang tak sihat. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah ramai orang. Alright. Jadi makanan adalah apa yang kita makan apabila kita lapar dan juga ketika kita tidak lapar. Betul-betul? Setuju tak? Kan? Masa lapar kita makan, tak lapar pun kita makan. Kan? Kita nampak ada kudapan ke, ada keripik ke, kan? Ataupun kalau kita pergi berjalan kan, kalau dulu kan, kita boleh keluar kan dengan keluarga kan, tak lapar ni, tapi nampak, nampak sedap lah. Betul kita pergi makan. Betul-betul? Kan? Jadi makanan ni adalah apa sahaja yang kita masukkan dalam diri kita tak kala kita lapar atau tidak lapar. Dan kita kena faham setiap makanan membawa nutrisi yang berbeza kepada badan kita. Setiap makanan ni ada khasiat dia sendiri untuk badan kita. Jadi cabaran makanan kita hari ni apa dia? Betul atau betul kalau saya cakap majoriti daripada kita makan adalah berdasarkan apa yang kita suka. Apa yang sedap bagi kita. Setuju? Dan itu yang kita nak. Contohnya sarapan pagi. Kan? Apakah sarapan-sarapan kegemaran anda? Cuba share sikit. Kan? Anda boleh apa? Unmute diri anda kalau nak jawab. Kan? Apa makanan kegemaran anda yang anda suka? Kan? Anda makan benda tu sebab anda suka. Boleh tak bagi contoh? Kalau tak pun type dalam chat box. Kan? Katalah sarapan pagi. Apa makanan yang anda nak suka makan? Anda makan sebab memang anda suka, kan? Kalau kata bangun pagi, tak sabarlah besok aku nak makan ni. Ada tak macam tu? Berapa ramai macam tu? Kalau saya, Amirul, ya cikgu. Zaman sebelum saya mengamalkan nutrisi, maknanya sebelum tahun 2008 lah, ya, yang paling saya suka sekali ialah roti bakar. Roti bakar. Ya, roti bakar saya luar biasa daripada orang lain. Kerana yang biasa orang tu duduk satu tingkat, dua tingkat. Saya sampai 7-8 tingkat. 7-8 tingkat roti bakar. Asyik cikgu ni. Kerana antara tu tengok saya, butter, susu, gula, jam. Itu semua gula je tu cikgu. Betul. Itu sandwich gula tu. Ya, itulah amalan saya. Tapi cikgu makan sebab apa cikgu? Apa yang mendorong cikgu nak makan benda tu? 7-8 tingkat tu. Betul lah macam Nafi kata macam taul. Apa yang mendorong cikgu? Betul. Betul ke sebab dia bagi cikgu rasa sedap, nikmat tu cikgu? Betul. Sedap. Betul kan? Saya tertarik dengan rasa sedap, nikmat. Ya, tapi betul. Apa nama ni tak ilmu tentang nutrisi ni memang kosong lah waktu tu. Tambah lagi apa nama ni, Cikgu Nolela buat lagi 1 jug besar air. Saya mesti bersusu dan bergula. Itu Cikgu Razak. Ini Kak Rosmawati dia kata makanan dia bihun goreng dan laksa. Kan? So kalau Kak Rosmawati kenapa makan bihun goreng dan laksa? Adakah sebab memang suka ataupun kita tahu ada khasiat dia ke ataupun sebab apa? Sebab kita suka ke macam mana? Kak Nolela kata dia laksa Sarawak. Napi apa? Coach Aidil apa?
Kan? Tapi betul kan kalau saya kata kita memang makan sebab itu favorite kita. Betul tak? Kan? Kan? Kalau orang tanya kenapa favorite? Memang aku sukalah, rasa sedap. Khasiat dia macam mana? Tak pernah kita nak fikir dari segi konteks khasiat. Betul-betul? Janji sedap. Napi nasi goreng. Nasi goreng sendiri ke nasi goreng kedai Napi? Kan? Haris kata dia mi Jawa, sate ayam dan daging. Tulis semua. Apa makanan kegemaran anda? Jadi cabaran makanan kita ni, yang masalahnya adalah apa? Kita makan ikut sedap. Ikut sedap. Betul? Kita makan ikut sedap. Sebab itu, dan kita makan ikut dia punya presentation. Sebab itu hari ni kalau kita tengok orang nak order makanan, Food Panda, Grab Food dan sebagainya, kalau anda buka, betul tak? Anda akan tertarik sebab satu, menu dia, dan yang kedua daripada gambar dia. Gambar dia saja menyebabkan anda terliur. Betul-betul? Tak boleh tahan. Kan? Kalau saya boleh garanti sekarang kalau saya buat screenshot, tunjuk gambar-gambar makanan, habis. Semua ke laut. Sebab kita tak akan tanya, ni khasiat apa? Khasiat apa? Tak tanya. So itu adalah cabaran makanan kita. So yang pertamanya dia punya lebih dari selalu nutrisi makanan ni tidak seimbang. Maknanya mungkin terlalu banyak karbohidrat. Tak ada khasiat yang lain. So dia tak seimbang, tak balance. Yang keduanya nutrisi makanan tu tidak cukup. Khasiat tak cukup. Yalah kita ambil contoh yang Cikgu Razak punya kegemaran kan. Dia gemar makan tower sandwich. Roti 7-8 keping diselang-selikan dengan susu pekat, jam, mentega, apa lagi yang lupa saya tak sebut je. Kan? Kita dengar pun masya-Allah itu semua gula tu. Gula, kan? Butter, jam. Butter, jam, kaya, masya-Allah, dahsyat, luar biasa. Mungkin sapu lagi coklat, Nutella ke apa kan. Jadi dari segi khasiat, masya-Allah, itu memang macam makan gula sajalah, dengan kata lain. Tapi dari segi rasa, bagi cikgu mungkin sangat nikmat, sangat sedap. Betul-betul? Alright. Kemudian apa lagi cabaran makanan kita? Banyak mengandungi lemak trans, pewarna, racun serangga dan bahan kimia. Ini situasi makanan kita pada hari ini. Sebab itu kita tengok terlalu banyak makanan ringan, makanan yang mudah. Sebab orang nak quick solution. Dijual dekat mana-mana dia boleh makan. Makanan yang telah dibekukan, yang telah diproses, sama ada fresh atau tak fresh. Sebab kita tengok hari ni, siapa perasan kan kalau you pergi kedai-kedai kan macam Family Mart dan sebagainya, ada terlalu banyak makanan segera. Contohnya you boleh makan nasi goreng, nasi goreng tom yum, nasi goreng kampung dah ready. Kecil aja rupa dia. You panaskan you boleh makan. Dan benda tu boleh letak dalam peti ais, dah tahan, macam you tak perlu masak. Dan kita tengok hari ni, sebutlah makanan apa yang tak ada segera. Betul-betul? Nasi lemak segera, ada? Beli dekat ni, semua frozen food. Dan kita dah jadi society macam tu. Ya betul Nafi kata, ada di 7-Eleven. Alright? So persoalan dia adalah, bila kita beli benda-benda makanan ni, adakah sebab kita beli sebab khasiat dia ataupun sebab kita nak makan? Itu yang kita nak mula berfikir hari ni. Napi kata sebab nak kenyang. Betul lah, kita lapar nak makan, betul nak makan benda sedap. Betul-betul? Kan? Jadi krisis makanan ni apa masalah dia? So kebanyakan makanan yang kita makan ni adalah lambakan gula. Dan ada antibiotik, hormon tumbesaran dan super germ, bahan kimia dan toksin sangat-sangat banyak dalam penghasilan makanan pada zaman sekarang. Sebab apa? Populasi dunia yang sangat tinggi. Keperluan makanan ni sangat dahsyat. Siapa pernah tengok Food Factory? Siapa pernah tengok dekat TV? Saya suka tengok cerita Food Factory. Sebab dia tunjuk macam mana proses penghasilan makanan-makanan ni. Brand-brand yang luar biasa ni, yang memang setiap tahun, setiap hari dia produce ratusan ribu produk. Daripada kerepek, biskut, kek dan sebagainya. Wow, sangat dahsyat bila dia nak proses. Sebab dia kata dia nak letak bahan-bahan tu, dia nak campurkan supaya produk tu dihasilkan supaya tahan lama untuk dihantar di seluruh dunia.
Jadi bayangkan semua ni kita makan masuk dalam badan kita dan kita tak pernah ambil tahu, tak pernah nak peduli yang masuk dalam badan kita ni khasiat ataupun sekadar nak hilangkan lapar saja. Jadi sebenarnya apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan sebenarnya adalah nutrisi. So tadi makanan tadi, kita bagi definisi. Makanan adalah apa yang kita masuk dalam badan kita untuk hilangkan lapar atau masa kita tak lapar, betul? Tetapi kita kena faham hari ni, nutrisi adalah apa yang badan kita perlukan setiap hari untuk makanan sel kita. Jadi kita kena faham. Dan bila kita faham benda ni betul-betul, barulah kita sedar. Tak semestinya kita makan makanan tu ada nutrisi untuk sel badan kita. Semua boleh follow apa yang saya sampaikan ni? Makanan, you makan, mungkin hilang lapar. Tetapi kalau makanan tu tiada nutrisi, sel badan kita tak dapat makanan. Boleh faham? Boleh follow semua? So ini kena faham. Jadi badan kita perlukan nutrisi. So nutrisi ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia pertamanya membantu pertumbuhan dan perkembangan. Sebab itu kalau kita tengok anak-anak, pernah dengar tak konsep malnutrition? Siapa pernah dengar konsep malnutrition? Kekurangan nutrisi. Kita tengok di seluruh dunia, berjuta-juta kanak-kanak ada masalah malnutrition. Malnutrition maknanya apa? Nutrisi tak cukup. Mungkin orang bagi makanan, tapi khasiat tak sampai kepada sel, itu yang pertumbuhan terbantut, perkembangan fizikal terbantut, itu yang pertama. Dan keduanya, meningkatkan sistem imunisasi. Sebab itu, imun sistem sangat-sangat lemah bagi orang yang amalan pemakanannya tidak sihat. Ini nak kena faham betul-betul. Alright. So, meningkatkan sistem imunisasi. Jadi kalau kita bagi badan kita khasiat, insya-Allah sistem imunisasi dalam badan kita lebih baik. Yang ketiga, nutrisi membantu penuaan sihat. Siapa sini nak awet muda? Siapa nak forever young? Kan? Mati tu pasti, proses penuaan tu pun memang tak boleh elak, tapi kita nak sentiasa sihat. Betul? Penuaan yang sihat. Nutrisi membantu penuaan yang sihat. Sebab apa? Bila kita bagi badan kita khasiat yang betul, sel badan kita boleh regenerate dengan sihat. Kalau kita tak bagi nutrisi yang cukup, badan kita akan ambil khasiat daripada organ-organ dalam badan untuk mereka function. Itu sebab kalau kita tak amalkan khasiat nutrisi yang betul, cepatlah kita nampak tua. Dan yang keempat, nutrisi membantu meningkatkan tenaga dan keupayaan. Sebab itu bila kita start amalkan sarapan sihat, kita start ambil nutrisi, memang badan kita rasa berbeza. Sebab itu kita ada banyak sangat testimoni. Ya, betul. Kita tidak menyembuhkan apa-apa penyakit. Tetapi logiknya adalah apabila kita beri badan kita khasiat, nutrisi dibekalkan, sel badan kita dapat makanan yang diperlukan, dia boleh regenerate sel-sel yang baru yang kuat dan sihat. Sebab itu, bila kita faham konsep ni, maka kita akan jadi lebih bersemangat. Pagi-pagi nak bancuh shake kita, nak minum elo kita, teh kita. Sebab apa? Kita tahu kita nak bagi benda yang terbaik kepada badan kita. Betul-betul? Alright, so ini adalah antara sebab kenapa kita perlu tingkatkan pengambilan nutrisi. So program kita adalah nutrisi sel. Nutrisi selular ni adalah trademark Herbalife Nutrition. Sebab tu, kalau anda ikut program kami, kita guna produk Herbalife Nutrition. Sebab apa? Herbalife ni adalah pakar nutrisi. Itu sebabnya kalau kata anda sedang ambil produk Herbalife, anda boleh senyum. Sebab apa? Memang itu kehebatan mereka, dah lebih 40 tahun. Kepakaran Herbalife adalah memberikan nutrisi selular yang terbaik untuk keperluan badan kita. Dan ini terbukti berkesan sebab apa? Dia dah jadi jenama nombor 1 dunia dari segi gantian hidangan semenjak tahun 2012. Dan setiap pagi pengambilan nutrisi Herbalife ini sebagai sarapan mencecah berjuta-juta manusia yang mengambilnya sebagai sarapan sihat. So apa yang berlaku? Dengan pengambilan nutrisi yang betul, nutrisi yang terbaik, badan kita akan melalui proses rebalancing. Ianya bukanlah satu proses diet,
tetapi satu proses untuk rebalance balik kita punya badan dengan mengeluarkan toksin dan memberikan khasiat yang terbaik. Sebab itu kalau orang tanya, apa benda yang kau makan pagi-pagi ni? Inilah yang saya makan ni adalah sarapan sihat yang disediakan oleh pakar nutrisi dunia. Itu dia. So, seronoklah kita mengamalkan sarapan terbaik. Betul-betul? Siapa semangat? Semangat tak nak ambil shake? Dah ambil shake ke belum pagi ni? So, itulah perkongsian hari ni. Jadi, setiap kali nak makan, tanya diri. Kan? Contohnya nak makan tengah hari ke kan? Yang nak masuk dalam badan ni apa? Makanan semata-mata ke ada khasiat atau tidak? Contohnya pukul 10 nak snacking. Kita nak ambil snack. So kita nak makan apa? Nak makan kerepek ke nak makan buah-buahan? Kita tanya. Sebab kalau makan kerepek mungkin dapat karbohidrat dengan lemak. Sedap ditekak kan? Tetapi kalori ya Allah Tuhan saja tahu. Tapi kalau kita makan buah kita tahu khasiat dia berapa, kalori dia berapa. Kan? Jadi bila kita tahu kita boleh buat pilihan dan keputusan yang lebih bijak. So hadis pada pagi ini sabda Rasulullah SAW yang bermaksud mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan yakni iman. Hadis riwayat Ibnu Majah. So kita mohon pada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang berpanjangan sehingga akhir hayat kita. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita boleh beramal, beribadat, khususnya solat dengan keadaan yang sempurna sehingga hari terakhir kita di muka bumi ini, insya-Allah. So, jom sehat. Tanya kepada semua anda ikut sehat, sembang sehat setiap hari. Dan besok kita ada kita punya senaman online bersama Coach Subian.